pasal masalah yang pengguna hadapi dengan syarikat-syarikat telco. Semalam kita berbincang ya dengan wakil-wakil daripada MC. Pasal baru ni banyak isu-isu berkaitan dengan mungkinlah kelemahan MC yang kita bangkitkan. Dia datang berbincang semalam. Sebenarnya PC ini bukanlah lanjutan daripada perjumpaan kami semalam, tetapi ia merupakan satu yang memang kita pun dah lama hendak utarakan ya. Saya nak cerita pasal general keadaannya yang mana kita tahu tapi mungkin kita tidak perasan. Antaranya perkhidmatan telco di Malaysia ini boleh ialah kita di Persatuan Pengguna Islam tak naklah katakan macam mencarut, tapi servis memang sakit jiwa. Kalau bintang kita boleh buat 4 bintang sakit jiwa. Jadi semua kita lalui dan lalui cukup lama. Saya rasa perkhidmatan ni teruk ni terutamanya mungkin 10 tahun kebelakangan ini. Antara ya, kita nak senaraikan, kita kongsi ya, senaraikan apa-apa yang kita rasa yang paling tidak baik ya. Okey, nombor 1, kita semua menghadapi drop calls. Telefon tengah bercakap, tengah sedap cakap, dah cakap seorang-seorang. Kan betul, memang sakit jiwa kita cakap. Kadang-kadang kita bercakap, kalau yang girlfriend lah, kalau yang kawan-kawan ataupun bos-bos lagi sakit jiwa, dah tak ada, kena call, putus lagi, call, putus lagi. Ini antara benda yang betul-betul sakit jiwa. Dan bila kita call untuk maklumat kita sekalian, bila kita call tu, call yang putus tu kita bayar. Kita call balik tak dengar, kita bayar. Kita call balik tak dengar, masih kita bayar. Itu cerita dia yang buat kadang-kadang kita sakit jiwa. Lepas tu call, diam aja. Diam, lepas tu mungkin dalam 30 saat baru dapat Datuk Ibrahim. Ini antara benda yang kita betul-betul menghantui, terutama masa emergency, masa kita nak cepat, masa kita nak masuk lift ke, masa kita nak keluar. Cukup apa ni kata orang, menyakitkan hati kita. Lepas tu kalau dapat pun tak clear. Pasal tak, ini saya nak share pasal nak tahu macam mana perkhidmatan telco di sini ya. Tak dengar, cakap kata sakit jiwa tu bos. Lepas tu saya yakin kat sini sendiri pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita pergi ya, kadang-kadang nak telefon kena pergi cari jalan mana yang clear baru boleh berhenti dah kat situ. Walau tepi longkang ke, pasal tepi longkang je yang ada line. Kadang-kadang kan nama sakit jiwa tu pergi dekat tepi toilet, orang kata apa benda, dia duduk kat tepi toilet berdiri ya. Jadi ini pun antara benda-benda yang betul-betul menyakitkan hati kita ya. Pasal kita bayar, pasal signal memang tak ada, kita bayar untuk signal yang proper atas kadar yang proper. Jadi kalau kadarnya macam tu, line tak ada, apa nama itu perkhidmatan gitu. Jadi lepas tu antaranya voicemail. Kita call masuk voicemail, kena dah. Call je voicemail. Kadang-kadang kita pun, saya sendiri terpaksa kata pergi ke telco tu, batalkan voicemail, tak mahu ada voicemail. Pasal kita pun tak check voicemail. Jadi kadang-kadang orang call mengambilkan buat. Saya kata saya tak pernah subscribe. Rupanya telco ni dia macam ni. Bila dia bagi kita perkhidmatan, dia bagi kita semua perkhidmatan. Ini menipu juga. Semua perkhidmatan dia beri, semua dia charge dah. Kecuali kita tak nak, maknanya kita kena buang pula. Kan kita namanya menipu juga tu. Ya. Jadi itu antaranya juga. Lepas tu yang lain jenis-jenis apa ni 3G 4G ni lah. Kadang-kadang tak penuh pun yang kita dapat, kualiti yang kita dapat itu memang tidak memuaskan langsung. Lepas tu isu ni semua isu-isu yang dibawa oleh pengadu ya. Bila kita ni, orang ni dia limit dia 500 telefon, ataupun ada yang limit 1000. Bila pergi keluar negara, roaming je 30,000. Dia tak boleh nak potong ke? Telco ni bodoh sangat ke? Dia tak ada sistem yang kalau terlebih potong. Kalau bulan-bulan pakai kat sini lebih potong. Lambat sikit potong. Jadi maknanya dia macam ni tahan perangkap tau. Kadang-kadang syarikat ni dia tahan perangkap, nak tunggu je masuk bila. Siapa-siapa yang tu masuklah. Dan satu lagi,
siapa biasa pakai prepaid akan menghadapi kadang-kadang kalau kita lambat bayar ataupun kita simpan tak pakai, lepas 3 bulan dia potong kan, langsung tak ada dan lain. Naik lah kita kadang-kadang terlupa ke benda. Sebenarnya kalau nak ikutkan, dalam telco tu dia ada syarat rupanya keluar, kita nak pakai setahun ke ada 3 bulan. Jadi kita pun tak tahu dan dia pun tak nak beritahu. Maknanya dia beritahu pun jangan kita tahu supaya mungkin dia boleh jual lagi. Jadi sangat apa ni kata orang menyakitkan hati lah. Lepas tu charge. Untuk maklumat kita semua di sini, sebenarnya charge telefon di negara kita ni adalah tinggi. Tinggi berbandingkan negara-negara yang seangkatan dengannya dah. Kalau kita nak hubung kita seangkatan dengan Indonesia, dah tentu tinggi pada Indonesia. Walaupun syarikat yang ada di Indonesia tu antara yang ada syarikat di sini. Maknanya kat Indonesia mungkin kawalannya ketat sikit, harganya rendah lah. Kat sini kita okey je, semua senyum-senyum je, bercas tinggi. Berapa tahun dah kadar telefon ni tak berubah. Dengan mutu perkhidmatan yang menurun. Mutu perkhidmatan menurun. Lepas tu of course satu lagi yang menghantui pengguna juga, ni dalam telekomunikasi lah. Sistem-sistem contohnya internet ini yang tak dapat. Lepas tu bila pengguna tak bayar, dia pergi ke sitos. Ini antara benda lah yang apa ni kita lihat banyak aduan telah dibuat kerana orang dia tak bayar ataupun dia tak teruskan perkhidmatan tapi kontrak 2 tahun. Itu pun antara benda yang pada saya cukup menyakitkan hati lah. Kita meminta syarikat telco ini supaya jangan mengambil kesempatan di atas kejahilan pengguna dan kelemahan penguatkuasa untuk mengauk keuntungan. Itu antara mesej yang clear lah. Niaga biar cara gentleman lah sikit. Ya, biar gentleman. Jadi kita mengharapkan dengan PC ini, kita mengharapkan kerajaan mewujudkan satu mekanisme untuk mengkaji balik charge ini sama ada ia masih relevan atau perlu kaji semula berdasarkan yang saya sebut tadi, perkhidmatan yang tidak memuaskan langsung, supaya MCMC mengkaji balik ataupun mengumbal syarat-syarat yang boleh mengkaji. Takkan kita sampai tua, sampai kita mati esok charge ni berat juga kan? Takkan sampai bila-bila charge sama ni. Perkhidmatan masih macam ni atau teruk lagi, mau 10 tahun lagi dia nak jadi KWSP ke ni? Jadi dia masalah, memang masalah betul. Jadi kita harap pihak berkuasa dan para pengguna agar bertegas ya untuk perkara ini dinilai semula, agar review dibuat atas kadar yang dikenakan hari ini lah. Dan kita juga meminta, mungkin ini bukan bawah KPDN, ini pun satu juga ya, kita dapat tengok kebelakangan ini beberapa syarikat ataupun industri dia boleh mengelak ya. Contohnya ia mungkin ada berkaitan dengan perkongsian harga. Pasal charge ni pun sama je semua. Dia patutnya mungkin syarikat ni lebih, syarikat ni kurang. Cuma saya mendapat tahu syarikat-syarikat baru charge dia kurang. Perasan tak? XOX ke yang saya diberitahu tune talk dia kurang. Pasal apa kurang? Kalau tak boleh takkan nak turun. Maknanya seharusnya ia tidak tinggi. Maknanya syarikat baru pun boleh hidup dengan kadar begitu. Apa lagi patutnya syarikat lama. Jadi ini yang perlu dikaji kembali supaya pengguna tidak terus ditipu. Pada saya ini kita merasakan pengguna terus ditipu disebabkan kejahilan dan kelemahan, ditambah pula dengan kelicikan syarikat-syarikat ini. Kita betul-betul berharap ada kaedah bagi kementerian yang berbeza yang boleh juga memantau syarikat-syarikat dalam industri yang berbeza. Contohnya,
Kalau kita nak mengadu ke KPDNKK, tak boleh ni. Oh, dia kata kita di bawah akta SKMM. Tak boleh. Kalau ini pula dia kata, oh kita di bawah akta tenaga. Jadi ini pun perlu review lah. Pasal kita jangan mengencilkan ruang penguatkuasaan kita sehingga ada yang mengambil keuntungan begitu banyak dan juga ada yang menjadi mangsa, dan keadaan ini sudah tentu tidak harmoni dah, tidak baik untuk kita pengguna lah. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.